Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ni cikgu nak buat video sebab kita nak fokus, kita nak tengok kepada tajuk-tajuk fokus kita yang kita dah bincang dalam kelas. Tapi cikgu buat video supaya anak-anak cikgu boleh buat ulang kaji lagi di rumah. Kok lupa apa yang cikgu cakap, so boleh rewind balik video, tengok balik, rewind balik, tengok balik. Okey, jadi kita mula dengan tajuk kita tingkatan 4. So video kali ini untuk tingkatan 4. Okey, kita mula dengan bab 1. Macam cikgu kata, bab 1 tumpuan kita kepada tamadun Mesir dan tamadun Indus. Okey, jadi kita pergi kepada ciri tamadun. So kalau keluarlah ciri tamadun, kita boleh masuk ciri ni untuk semua tamadun. Okey, jadi cara nak ingat adalah botak P. B untuk bandar, O untuk organisasi sosial, T untuk tulisan, A agama, K pengkhususan kerja. So K tu untuk kerja, P untuk pemerintahan. Jadi kalau keluar ciri tamadun, okey, boleh tukar kepada tamadun Mesir, tamadun Indus, tamadun Mesopotamia, tamadun Huangho, boleh tukar. Semua ciri yang sama. Okey, botak P. Okey, kita mula dengan kita pergi kepada tajuk fokus kita iaitu Mesir. So dalam Mesir kita kena tahu apa? Yang pertama kita kena tengok contoh bandar, 2 bandar. So kena hafal 2 sahaja. Kalau keluar dia akan keluar dalam soalan struktur 2 markah. Jadi tak payah hafal banyak-banyak, hafal 2. Okey, so macam cikgu bagi Memphis, Tinis. Kalau nak ingat lain tips. Tak payahlah kita ingat 2 sahaja. Memphis, Tinis. Okey. So yang kedua, soalan kedua kita nak tengok sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan organisasi sosial kita lah, iaitu bentuk segitiga. Atas diperintah oleh raja. Dalam tamadun Mesir kita panggil raja sebagai Fir'aun. Jadi diperintah oleh Fir'aun, dibantu oleh lapisan kedua golongan bangsawan. Okey, jadi diperintah oleh Fir'aun, dibantu oleh golongan bangsawan. Okay. Selain itu terdapat jurutulis. Kerja jurutulis adalah menulis rekod. So 4 markah. Fir'aun, bangsawan, jurutulis, menulis rekod. Jadi pelajar boleh buat huraian ayat yang lengkap. Okey, gunakan, ambil daripada kepala soalan, maksudnya ambil daripada soalan, mulakan dengan soalan, buang tanda tanya soalan, maksudnya jelaskan, itu buang. Okey, mulakan dengan soalan dan jawab dalam bentuk ayat lengkap. Okey, baik. Okey, yang ketiga kita nak tengok sistem pendidikan. Cikgu tengok banyak soalan-soalan trial adalah sistem pendidikan tamadun Mesir. Okey, so pendidikan untuk kanak-kanak golongan atasan. Untuk orang atas saja. Diberi sejak daripada kecil, melahirkan pegawai kerajaan, melahirkan jurutulis. Okey. Pendidikan untuk kanak-kanak golongan atasan. Sejak kecil, melahirkan pegawai kerajaan, melahirkan jurutulis. 4 markah. Okey. Baik. Yang seterusnya yang penting sekali adalah sumbangan tamadun Mesir purba. Okey, sumbangan dia kita hurai. Sumbangan yang pertama dari segi seni bina 1 markah. Seni bina apa? Seni bina piramid. Piramid dihasilkan daripada batu bata. Batu bata dibakar. Okey. Pembakaran batu bata. Okey, sekali lagi cikgu ulang. Sumbangan yang pertama, sumbangan seni bina. Bina piramid. Piramid menggunakan batu bata. Batu bata dibakar. Okey, sumbangan yang kedua adalah penciptaan kertas daripada pokok papirus. Okey, penciptaan tulisan. Tulisan hieroglif. 4 markah. Okey, yang kedua adalah penciptaan kertas.
daripada pokok papirus. Hasilkan tulisan hieroglif. Okey, 4 markah. So kalau dia 8 markah lengkap lah. Kalau esei panjang lah. Okey, yang satu lagi adalah ilmu perubatan. Apa dia? Yang terkenal lah, memumiakan mayat. Okey, so boleh nak? Okey, so boleh lah nak? Sumbangan tamadun Mesir purba. Okey, selain daripada tu, tamadun Mesir, kita bagi soalan, contoh soalan lain adalah tamadun Mesir dianggap sebagai anugerah daripada Sungai Nil. Berikan sebab. Okey, soalan pun tanya anugerah daripada Sungai Nil, sungai. Jadi kalau kita bagi sebab, maksudnya dalam skema jawapan kita akan tulis, kita akan bagi jawapan mengenai kepentingan sungai. Sungai buat apa sayang? Makanan. Okey, makanan apa? Dalam sungai ada apa? Ada ikan. Okey, lagi sungai apa? Sumber air. Guna air lah untuk minuman, untuk melakukan kerja-kerja harian. Sungai adalah tempat yang subur. Subur untuk apa? Subur untuk menjalankan kegiatan pertanian. Cukuplah, banyak dah isi. Okey, satu lagi adalah tamadun Mesir, dia mengangkat taraf golongan wanita. Kan? Hatshepsut. Okey, Firaun Hatshepsut. Jadi dia akan tanya soalan yang lebih kurang, kenapa iktibar daripada Mesir mengiktiraf kedudukan wanita. Okey. So mengangkat wanita sebagai pemimpin, iaitu Hatshepsut. Kalau tak ingat tak apa, tak payah tulis. Okey. Wanita memiliki status yang tinggi, menjadi pemimpin negara. So apa yang kita boleh buat iktibar dia? Mengangkat wanita menjadi menteri, memberi peluang pendidikan yang tinggi kepada wanita. Okey, contohlah. Baik, so itu sahaja untuk tamadun Mesir. Okey, cikgu harap boleh ingatlah. Senang saja. Okey, kita pergi pula kepada soalan daripada bab yang sama, iaitu tamadun Indus. Okey, so tamadun Indus, yang pertama macam Mesir juga, kita kena ingat 2 bandar tamadun Indus. Senang saja, tamadun Indus memang ada 2 bandar sahaja, iaitu Mohenjo-daro, Harappa. So boleh tengoklah dalam buku teks kat mana Harappa, kat mana Mohenjo-daro. Sebab cikgu takut dia nyatakan lokasi. Boleh buka buku tengok. Baik. Selain yang soalan nombor 2 adalah proses pembentukan tamadun Indus. Jadi kalau proses pembentukan ni sebenarnya soalan dia, kita boleh guna jawapan dia untuk semua tamadun. Okey, contoh. Okey, tamadun Indus lah. Okey, tamadun Indus, kita mula dengan pertempatan kekal. Pertempatan kekal bermula di sepanjang Sungai Indus. Okey, so kita cerita sikit pasal sungai. Sungai Indus merupakan sumber air. Sungai Indus juga mempunyai sumber makanan. Sumber air sesuai untuk kegiatan pertanian. Meningkatkan pertanian, seterusnya menambahkan penduduk. Oleh itu, kampung berubah menjadi bandar. Pembentukan bandar. Jadi ini proses pembentukan. Okey? Jadi maksudnya skema jawapan kita, dia nak cerita macam mana bandar Indus itu terbentuk. So bentuk daripada sungai. Sama juga macam tamadun lain. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Mula-mula mereka mendirikan pertempatan kekal. Tak pindah dah, duduk kat situ je. So pertempatan kekal. Cerita pasal sungai. Sungai Indus adalah kawasan yang subur untuk pertanian. Kegiatan pertanian dapat ditingkatkan. Apabila kegiatan pertanian meningkat, berlaku pertambahan penduduk. Cukup makan kan? Dia tak pindah dah, jadi dapat anak ramai. Jadi pertambahan penduduk. Okey. Pertambahan penduduk menukarkan kampung menjadi bandar. So inilah. Okay, kita tengok keyword dia. Pertempatan kekal di sungai. Sungai sumber air. Sungai kawasan subur. Meningkatkan pertanian. Menambahkan penduduk. Kampung bertukar menjadi bandar. 6 isi. Okey, so tengok atas.
Boleh tengok atas gambar. Itu adalah gambar Tamadun Indus. Bandar dia lah yang sekarang. Tapak bandar dia. Okey. Jadi kita cerita pasal, nampak tak bentuk dia segi empat. Okey. Kat tengah tu ada jalan raya. Kita cerita pasal tu. Kalau dia tanya apa ciri bandar Indus, ataupun apa keunikan Indus. Okey. Kita mula dengan terbahagi kepada dua bahagian. Okey. Tengok kat luar dia, tengok atas, ada kat luar, tak berapa nampak lah dalam gambar. Dikelilingi oleh tembok. Rumah bentuk segi empat. Dipisahkan oleh jalan raya. Nampak tak rumah? Dia ada jalan antara rumah ke rumah atas. Ada jalan raya yang lurus. Okey. Mempunyai sistem kumbahan. Sistem najis dibawa masuk ke dalam bawah tanah. Macam kita sekarang. Setiap rumah mempunyai bilik mandi. Okay. So, yang boleh ingat, dikelilingi oleh tembok, rumah bentuk segi empat. Dipisahkan oleh jalan raya, ada sistem kumbahan, rumah ada bilik air. Boleh Okey, seterusnya adalah sumbangan Indus. Sumbangan Indus ada dua sahaja, kita hurai pasal dua. Yang pertama, perancangan bandar. Okey, perancangan bandar cerita balik. Bandar berbentuk segi empat. Cikgu tunjuk segi empat. Dipisahkan oleh jalan raya yang lurus. Okey. Okey. Rumah dibuat daripada batu bata. Batu bata dibakar. Okey. Pembinaan rumah hasil daripada ilmu geografi dan matematik. Geometri dan matematik. Sumbangan yang pertama lah perancangan bandar. Cerita pasal bandar. Bandar bentuk segi empat. Jadi rumah dipisahkan oleh jalan raya yang lurus. Okey, ada sistem kumbahan. Cerita balik. Okey. Rumah dibina macam mana? Pembakaran batu bata. Batu bata dibakar. Rumah dibuat daripada batu bata. Batu bata dibakar. Baik. Sumbangan yang kedua adalah sifat terbuka. Mengadakan hubungan dengan tamadun lain. Bertukar-tukar idea. Bertukar-tukar teknologi. Jadi kalau ditanya soalan, bagaimana rakyat Indus boleh membina sebuah bandar yang terancam? Kita boleh guna yang ni lah. Daripada hubungan sifat keterbukaan. Okay, sifat keterbukaan maksudnya mempunyai hubungan dengan tamadun lain, bertukar-tukar pandangan dengan tamadun lain, bertukar idea, bertukar teknologi dengan tamadun lain. So contohnya, Cok Moho tamadun Indus dijumpai di Mesopotamia. So maksudnya Indus ni dah pergi ke Mesopotamia. Jadi kat sana dia tengok lah. Dia pergi ke Mesir, tengok macam mana orang bina piramid. So dia balik tamadun dia buat yang sama. Okey. So boleh sumbangan dia ada dua sahaja, iaitu pembinaan perancangan bandar. Cerita pasal bentuk segi empat. Okey, yang kedua adalah sifat keterbukaan. Baik. Okey, seterusnya kita pergi ke bab 2. Okey, so bab 2 target kita adalah seni bina. Yang seterusnya adalah target kita adalah ekonomi. Okey, seni bina cikgu bagi gambar kat sebelah, kan? Okey, so ini adalah Colosseum. Okey, tengok ejaan Colosseum. So, Colosseum bentuk dia macam ni, kita nak bayang bentuk dia. Dia macam stadium kita sekarang. Stadium Bukit Jalil, kan? Bentuk melengkung. Okey. So, Colosseum tempat pahlawan bertarung. Ataupun tempat pahlawan yang kedua digunakan sebagai teater. Okey. Tingginya 52 meter. Dibina semasa Maharaja Flavian. Berbentuk melengkung. So, kalau tak ingat sangat, katalah tempat pahlawan, gladiator, tempat pahlawan bertarung. Yang kedua, bentuk dia melengkung. Cerita pasal bentuk dia, senang kan nak ingat? Okey, 2 markah. Okey, yang seterusnya, tengok gambar. Aqueduct. Cikgu salah sebut, sorry Aqueduct. Aqua. So, tempat air lah. Aqua. Aqua tu air. Okey, jadi saluran air. Air daripada gunung. Disalurkan bawah tanah. Okey, dia akan melalui, nampak tak dalam gambar, dia ada pintu gerbang. Disalurkan melalui pintu gerbang. Okey, dia menggunakan sistem graviti. Okay.
Ini adalah rumah ibadat. Okey. Yang sebelah kiri adalah, sebelah atas, sebelah kiri adalah Parthenon. Pantheon. Okey. Pantheon, ingat beza dia lah. Pantheon ni ada kubah. Nampak tak gambar atas? Dia ada kubah, bentuk kubah kat atas. Okey. Sebelah lagi adalah Parthenon. Okey. Parthenon ni banyak tiang. Tengok yang banyak tiang tu Parthenon lah. Okey. Kalau yang ada kubah, Pantheon. Okey. So, kita pergi kepada Pantheon. Pantheon adalah, dua-dua adalah tempat memuja, tempat semayang, tempat memuja. Memuja dewa-dewi Okey, Pantheon tempat simpan patung dewa. Okey, Parthenon pula adalah menyembah dewi, tempat menyembah Dewi Athena. Maksudnya Parthenon ni dia khusus untuk Dewi Athena. Tempat pemujaan dan kemudian memperingati kejayaan membebaskan diri daripada Persia. Okey, seterusnya adalah tembok besar Cina. Ikut dia keluar. Dibina daripada batu bata untuk pertahanan daripada musuh ataupun orang gasar dan mengkukuhkan empire. So ini tembok besar Cina. Okey, seterusnya dalam bab 2 kita nak tengok peningkatan tamadun. Okey. Kita tengok peningkatan tamadun. Okey, kita nak tengok peningkatan tamadun India. So kita cerita pasal India ni terkenal dengan perdagangan. Okey, perdagangan yang pesat. So apa yang India buat? Menghasilkan senjata. Okey, menghasilkan tekstil, kain, tekstil, perdagangan emas, berdagang dengan Kepulauan Melayu untuk mendapatkan rempah. Okey, dan seterusnya mempunyai Strestin, iaitu persatuan perdagangan. Okey. Jadi Strestin ni mengawal harga barang, mengawal kualiti barang, mengawal gaji pekerja, mengawal kebajikan pekerja. Okey, jadi kalau ditanya soalan bagaimana India dapat meningkatkan perdagangan dia, kita boleh kata sebab dia adalah dia mempunyai Strestin, iaitu persatuan perdagangan. Okey, yang seterusnya peningkatan ekonomi kita tengok di China. Okey, China dia tak akan tanya lain, dia akan tanya dalam bidang pertanian. Jadi apa sumbangan, apa kemajuan pertanian dalam tamadun China? Okey, menghasilkan tenggala. Okey, mencipta, jangan koma ingat sekali lagi, nak SPM tak boleh koma. Kalau koma maka akan hilang. Jadi hasilkan satu ayat yang lengkap. Contoh, tamadun Cina telah menghasilkan tenggala. Selain itu, tamadun Cina juga menghasilkan batas dalam pertanian. Okey, mencipta kola kuda, mencipta kereta kuda, tanaman bergilir, dan seterusnya adalah membina terusan. Okey, kita sambung dalam bab 3, iaitu fokus kita adalah agraria. Okey, agraria yang pertama, maksud. Okey, agraria, maksud agraria. Agraria berasal daripada perkataan agro, iaitu agrobank kan, pertanian, bank pertanian, agro, pertanian. Jadi maksudnya adalah kerajaan yang menjalankan kegiatan pertanian. Okey, penternakan, mengumpul hasil hutan. Okey, dibina di kawasan pendalaman, juga di kawasan yang berbukit. Okey, yang kedua, contoh kerajaan agraria. So kita ingat Akademi Fantasia, selalu cikgu ingat AF. Okey, Akademi Fantasia, Angkor, Funan. Okey. So yang ketiga, ciri atau aktiviti, sebab dia kegiatan pertanian lah. Okey, satu, menjalankan kegiatan pertanian. Tanam apa? Menanam padi. Padi apa? Padi sawah dan padi huma. So, pertanian, padi sawah dan huma. 3 markah. Okey, jaga ingat padi. Okey, yang seterusnya menjalankan kegiatan menternak binatang, mengutip hasil hutan. Okey, menanam tanaman lain. Bagilah contoh keledek. Okey, 1 markah lagi. Menangkap ikan.
Okey, mengambil sarang burung. Banyak agraria kena betul-betul hafal. Agraria senang saja. So pertanian, tanam padi, padi huma, nanam tanaman lain, ubi keledek. Okey, mengambil sarang burung. Okey, menangkap ikan, menternak binatang, mengumpul hasil hutan. Banyaklah. Okey, yang seterusnya adalah dia tanya kepentingan Tasik Tuan Lisap. Ataupun dia kata, apakah sebab tamadun Angkor ataupun kerajaan agraria berkembang menjadi satu tamadun? Okey, satu kerajaan. Perkembangan dia. Okey, yang pertama, dia mempunyai Tasik Tuan Lisap. Inilah. Okey, kita bagi contoh. Okey, kita bagi sebab yang pertama mempunyai Tasik Tuan Lisap. Tasik Tuan Lisap menghasilkan pengairan yang baik. Okey. Yang seterusnya adalah penglibatan raja. Sebab dia ada raja yang baik. Raja buat apa? Raja membina sistem pengairan. Raja mengawal sistem pengairan, iaitu Bare. Okey, tadi mempunyai sistem pengairan, Tuan Lisap, peranan raja membina sistem pengairan, mengurus sistem pengairan. Okey, Raja Indravarman Bare. Okey, selain daripada itu, iklim yang panas dan lembap sesuai untuk penanaman padi. Okey, seterusnya adalah mempunyai sumber air yang mencukupi. Okey, kita bagi ikan lah, mempunyai ikan, sungai lah, kepentingan sungai, mempunyai air, mempunyai makanan, sumber protein seperti ikan. Kita boleh bagi jugalah markah. Tu ada markah juga. Okey, so Tuan Lisap. Okey, seterusnya adalah faktor Tasik Tuan Lisap. Okey, Tasik Tuan Lisap, kita boleh bagi sama juga. Jawapan dia, skema jawapan dia akan berkisar pasal sumber apa kegunaan ataupun air lah, air sumbangan pula, kepentingan. Okey, sungai. Kita boleh bagi sebab. Okey, Tasik Tuan Lisap merupakan sumber air. Tasik ada air lah. Okey. Okey, yang kedua sumber makanan, iaitu sumber protein seperti ikan. Okey. Sekitar Tasik Tuan Lisap sama juga dengan sungai, kawasan yang subur sesuai untuk kegiatan penanaman padi. Iklim yang panas dan lembap. Okey. So itu sahaja dalam tajuk agraria. Okey, untuk bab 4, fokus kita adalah jahiliah dan reaksi masyarakat Arab terhadap Islam. Okey, dalam jahiliah, yang pertama kita kena tahu maksud daripada perkataan jahil, iaitu bodoh. Tidak mempunyai ilmu pengetahuan, tidak ada kitab, tidak ada nabi. Okey, tidak menyembah Allah. Okey, so itu maksud jahiliah. Okey, ciri-ciri jahiliah daripada segi politik, ekonomi dan sosial. Kita tengok dari segi politik dulu. Okey, politik mengamalkan sistem kabilah. Kalau sekarang kita panggil rasis. Sistem kabilah mengamalkan semangat asabiah, hidup berpuak-puak, taksub dengan kabilah sendiri. Okey, diketuai oleh syekh. Okay, itu dari segi politik. Dari segi ekonomi pula ialah mengamalkan riba, merompak kabilah lain. Okey, mementingkan keuntungan, merampas barangan kabilah lain. Daripada segi sosial, perbuatan akhlak yang tidak bermoral, berzina, minum arak, berjudi. Okey, minum arak sehingga mabuk, dianggap lelaki yang sempurna. Kedudukan wanita sangat rendah. Wanita dianggap menjatuhkan maruah keluarga. Okey, menanam bayi perempuan hidup-hidup. Okey, seorang lelaki boleh kahwin dengan ramai isteri. Itu adalah ciri masyarakat jahiliah. So, soalan mungkin akan tanya pasal kabilah ataupun asabiah.
semangat kabilah, asabiah. Okey, mengapakah sistem kabilah meninggalkan kesan yang negatif? Okey, mewujudkan semangat asabiah. Okey, mereka semangat asabiah mementingkan kau berpuak-puak, taksub terhadap kabilah sendiri, berperang sesama sendiri, menimbulkan keadaan yang tidak aman, menimbulkan keadaan yang kucar kacir, dan peperangan sering terjadi. Contohnya peperangan Al-Basus, kalau boleh ingat. Okey, seterusnya kita pergi kepada reaksi masyarakat Arab terhadap Islam. Okey, reaksi ni yang pertama menerima, yang kedua tidak menerima lah. Okey, menentang. Yang pertama kita tengok dulu yang menerima. Siapa yang menerima? Ingatlah sahabat-sahabat yang terdekat, iaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan. Okey, keluarga yang terdekat, iaitu isteri baginda sendiri Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Talib. Okey, so yang masuk Islam. Okey. Dan juga yang menerima Islam adalah golongan hamba. Jadi dia akan tanya, kenapa golongan hamba menerima Islam? Golongan hamba menerima Islam kerana konsep persamaan taraf. Okey, iaitu semua orang dianggap sama dalam agama Islam. Persamaan taraf. Baik, menentang. Sebab menentang. Okey, kenapa orang Quraisy menentang? Sebab yang pertama, okey, perbezaan dari segi kepercayaan, menyembah Allah. Okey, dari segi kepercayaan, Islam menyembah Allah, Quraisy menyembah berhala. Okey, konsep persamaan taraf, menentang konsep persamaan taraf. Okey, orang jahiliyah sangat mementingkan perbezaan darjat. Okey, Islam mementingkan konsep persaudaraan, sementara orang jahiliyah mementingkan asabiah. Okey, daripada segi ekonomi, Islam larang perbuatan riba. Okey, dari segi ekonomi juga mereka takut perusahaan berhala mereka akan terjejas. Daripada segi sosial, Islam larang perbuatan keji seperti mencuri, berzina. Okey, itu saja. Baik, yang lain-lain kita boleh kata takut tunduk kepada Nabi Muhammad. Risau untuk tunduk kepada Nabi Muhammad. Okey, kemudian apakah cara? Jelaskan cara penentangan orang Arab Quraisy. Okey, cara penentangan ialah yang pertama, mencemuh Nabi melalui sajak-sajak. Okey, yang kedua, mengganggu Nabi ketika sedang beribadat dengan cara meletakkan najis di atas tengkuk Nabi. Kemudian mengancam untuk membunuh baginda. Tak jadi juga, guna cara lembut, iaitu dengan menawarkan harta, pangkat dan darjat kepada baginda. Tak jadi juga. Okey, memulaukan keluarga baginda. Memulau dengan cara apa? Tidak berniaga dengan keluarga Nabi, tidak berkahwin dengan keluarga Nabi, tidak memberikan pertolongan kepada keluarga Nabi. Okey, seterusnya adalah kita tengok bentuk penyiksaan ke atas golongan hamba. Okey, yang pertama yang kena siksa Bilal bin Rabah. Batu diletakkan di atas dada dan dijemur di padang pasir. Keluarga Yasir, okey, dijemur di padang pasir sehingga isterinya Sumayyah mati syahid. Okey, Zunainah diseksa sehingga matanya buta. Okey, mana-mana yang ingatlah. Okey, bab 5 sikit saja peperangan dalam Islam. Kita akan tengok yang pertama, nama perang. Ingat dua, perang Uhud, perang Tabuk, perang Khandaq, perang Badar. Ingat perang Badar, perang Uhud. Mana-mana yang awak ingatlah. Okey, yang kedua, soalan kedua mungkin tanya garis panduan dalam peperangan ataupun prinsip peperangan. Kita mula dengan perkataan tidak boleh. Okey, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh kanak-kanak, tidak boleh memusnahkan tanam-tanaman, tidak boleh memusnahkan rumah ibadat. Tidak boleh. Okey, garis panduannya berperang apabila diserang oleh musuh. Okey, sebab peperangan kita mula dengan perkataan mempertahankan keluarga, mempertahankan diri, mempertahankan agama, mempertahankan maruah, mempertahankan negara. Berperang apabila diserang oleh musuh. Okey, so itu untuk bab 4 dan bab 5.
Okey, kita nak tengok bab 8 pula. Okey, pengaruh Islam dalam ekonomi. Okey, soalan pertama dia akan tanya. Okey, pengaruh Islam ni sebenarnya satu soalan lagi adalah soalan pendidikan. Pendidikan formal dan pendidikan tidak formal. Apa maksud dia? Okey, cikgu mula dengan pendidikan tidak formal dulu Okey, pendidikan tidak formal bermula di rumah. Asuhan ibu bapa, mementingkan nilai moral dan seterusnya adalah belajar kemahiran. Bagilah contoh, seorang anak belajar cara menangkap ikan daripada bapaknya yang seorang nelayan. Itu tidak formal. Okey, formal pula adalah belajar agama, pendidikan Al-Quran. Contohnya di sekolah pondok dan di madrasah. Mempunyai jadual, mempunyai sukatan pembelajaran. So itu pendidikan formal. Okey, so tengok sikit perbezaan antara pondok dan madrasah. Okey, so sekolah pondok dua-dua ada tok guru. Okey, sekolah pondok masanya lebih panjang. Okey, sekurang-kurangnya 10 tahun. Lebih kurang 10 tahun. Okey, madrasah pula mempunyai sukatan pelajaran. Okey, madrasah mempunyai mudir, guru besar. Okey, mempunyai jadual. Okey, kalau sekolah pondok untuk menjadi seorang guru agama. Okey, itu antara pondok dan madrasah. Okey, yang utamanya adalah kita nak tengok sumbangan dalam ekonomi. Okey. So yang pertama, soalan ni akan mungkin tanya, sebab Melaka menjadi pusat perdagangan. Okey, pusat perdagangan. Sebabnya strategik. Strategik ni cikgu selalu cakap kawan dia 3. Okey, strategik kerana terletak di tengah-tengah jalan perdagangan. Tengah jalan. Timur dan barat. Tengah jalan. Terlindung daripada angin monsun. Okey, so Melaka juga banyak barang dagangan. Ramai pedagang. Mempunyai mata wang. Mempunyai sistem sukatan dan timbangan. Mempunyai jawatan. L untuk Laksamana. Lagi satu jawatan adalah Syah Bandar. L, Laksamana menjaga laut. Syah Bandar menjaga pelabuhan. Okey. Seterusnya yang kedua adalah mata wang. Okey, mata wang yang digunakan di Melaka. Kita mula dengan mata wang timah, buat bentuk bulat. Mata wang timah berbentuk bulat. Atas bulat macam duit kita lah. Ada nama sultan. Ada nama sultan yang memerintah. Ada tahun sultan memerintah. Okey. Ada perkataan Khalifatul Mukminin. Jadi mata wang timah bentuk bulat, nama sultan, tahun sultan memerintah, Khalifatul Mukminin. Kalau keluar ni 5 markah. Okey, selain daripada mata wang timah, mata wang emas. Okey, mata wang pasai. Okey, mata wang negeri Kedah. Okey, Kedah ada 3. Kedah berbentuk ayam jantan. Ayam jantan bertinggi atas cincin. Cincin boleh dipatahkan. So itu mata wang. Okey, di Johor mata wang katun. Mata wang timah yang dikenali sebagai katun. Okey, buat berbentuk bulat, mempunyai nama sultan, tarikh sultan memerintah. Ulang balik. Okey, mata wang Johor. Okey, seterusnya yang terakhir adalah cukai. So cukai senang sangat. Cukai ingat tarikh sahaja, 26 hari bulan 26 hari bulan 503. Dengan betul-betul 26 hari bulan 503. Untuk terdapat 2 jenis cukai, iaitu cukai tetap, cukai diraja. Okey, 6 maksudnya 6%, 5%, 0%, 3%. Yang 2 yang depan sahaja 2 jenis cukai. Okey, kita mula balik 26503. So 2 untuk 2 jenis cukai, cukai tetap, cukai diraja. Okey, 6 adalah 6% untuk Siam. Okey,
5% untuk Cina. Okey, 0% ataupun tidak ada cukai yang dikenakan untuk beras dan makanan. 3% untuk negeri kepulauan Melayu. Okey, kita boleh 2 jenis cukai, cukai tetap, cukai beraja. Okey, 6 untuk kerajaan Siam. Okey. Okey, 5% untuk negara China, 0 untuk makanan dan beras, 3% untuk negeri kepulauan Melayu. So, boleh ingat Okey, cukai. Kalau keluar cukai ingat tarikh sahaja 26503. Okey.